Salam sejahtera, saya Tirka, anak perempuan Karunakaran, nombor matrik 288866. Tajuk dipilih ialah gangguan seksual di tempat awam di Malaysia. Gangguan seksual di tempat awam adalah isu serius di Malaysia yang menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan ramai, terutamanya wanita. Ia melibatkan pelbagai tingkah laku seksual yang tidak diingini seperti isyarat atau sentuhan yang membuat individu tidak rasa selamat. Menurut Pusat Wanita Berubah WCC, gangguan seksual adalah sebarang tingkah laku berunsurkan seksual yang tidak diingini dan menyebabkan mangsa merasa tidak selesa atau terancam. Ia boleh berlaku di tempat awam seperti pengangkutan, jalan raya, pusat membeli belah atau secara dalam talian. Isu ini penting kerana ia memberi kesan kepada kebebasan mangsa untuk bergerak dengan selamat di tempat awam. Penyelesaian memerlukan polisi yang berkesan kesedaran dan tindakan bersama. Statistik dan contoh kehidupan sebenar. Menurut laporan dari Women's Aid Organisation WAO, lebih daripada 70% wanita Malaysia pernah mengalami gangguan seksual di tempat awam. Keadaan ini menunjukkan bahawa isu gangguan seksual adalah masalah serius yang masih berleluasa di negara ini. Satu insiden yang mencuri perhatian baru-baru ini berlaku di Kuala Lumpur pada Jun 2024, di mana seorang wanita melaporkan dirinya menjadi mangsa seksual ketika menaiki MRT. Lelaki tersebut membuat komen yang tidak senonoh dan cuba mendekatinya dengan cara menakutkan yang akhirnya menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan pengguna pengangkutan awam. Jenis-jenis gangguan seksual. Gangguan seksual boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti catcalling, iaitu mengusik dengan komen-komen tak senonoh, sentuhan fizikal yang tidak diingini, mengintip dan juga gangguan dalam talian. Menurut Women's Centre for Change WCC, tekanan untuk keintiman tanpa kerelaan juga dianggap sebagai bentuk gangguan. Apakah kesan terhadap mangsa? Dari segi kesan, psikologi mangsa sering mengalami masalah kebimbangan, kemurungan dan dalam beberapa kes gangguan tekanan pasca trauma iaitu PTSD, gangguan ini menjelaskan kehidupan seharian mereka, membuatkan mereka rasa tidak selamat dan takut untuk berada di tempat awam. Undang-undang dan polisi. Salah satu pencapaian penting dalam menangani gangguan seksual di Malaysia ialah Akta Anti Gangguan Seksual 2022. Akta ini memperkenalkan tribunal untuk mengendali aduan gangguan seksual bertujuan untuk menyediakan perlindungan yang lebih baik kepada mangsa. Selain itu, Kanun Keseksaan khususnya Seksyen 354 dan 509 mengkriminalkan pelbagai bentuk gangguan seksual. Undang-undang ini menumpukan kepada tindakan fizikal dan lisan yang menjejaskan keselesaan dan maruah seseorang. Peranan Kementerian. Di bawah Bidang Kuasa Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM, pelbagai usaha telah dijalankan untuk meningkatkan kesedaran mengenai gangguan seksual. KPWKM berperanan utama dalam mengubah undang-undang berkaitan gangguan seksual dan melancarkan program-program kesedaran awam serta inisiatif seperti kempen Safety City yang mensasarkan kawasan-kawasan risiko tinggi bagi wanita. Dalam usaha untuk meningkatkan keselamatan wanita di tempat awam, beberapa pengangkutan awam di Malaysia termasuk MRT telah memperkenalkan tempat duduk khas untuk wanita. Inisiatif ini bertujuan memberikan lebih banyak keselamatan dan keselesaan kepada wanita, terutamanya ketika mereka dalam perjalanan pada waktu puncak atau di waktu malam. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke, terdapat pengurangan dalam kes gangguan seksual sejak pelaksanaan kerusi khas untuk wanita di MRT. Selain itu, banyak pusat pembeli belah dan tempat awam kini telah menyediakan tempat parking yang khas untuk wanita. Tempat parkir ini biasanya terletak lebih dekat dengan pintu masuk, memberikan kemudahan dan keselamatan tambahan kepada wanita semasa mereka mengunjungi lokasi tersebut. Ini adalah langkah proaktif yang diambil untuk mengurangkan risiko gangguan seksual di tempat parking yang sering sunyi atau kurang pengawasan. Gangguan seksual di tempat awam adalah isu yang meluasa di Malaysia. Walaupun langkah besar telah diambil melalui undang-undang seperti Akta Anti Gangguan Seksual, masih banyak usaha yang perlu dilakukan dalam menguatkuasakan undang-undang ini dan melindungi mangsa. Kita semua mesti bekerjasama sebagai individu, pihak berkuasa dan pekerja sosial untuk mewujudkan persekitaran awam yang lebih selamat, melaporkan gangguan, menyokong mangsa dan meneruskan kempen kesedaran awam adalah langkah penting ke arah perubahan.